kecil atau undang-undang subsidiari merupakan undang-undang yang digubal dan diuruskan oleh pihak atau badan tertentu seperti menteri atau pihak berkuasa tempatan di bawah kuasa yang diberikan kepada mereka oleh akta dan enakmen tertentu. Contohnya, seperti yang telah termaktub di dalam Seksyen 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967, iaitu mana-mana pengisytiharan, kaedah, peraturan, perintah, pemberitahuan, bylaw atau lain-lain perundangan yang dibuat di bawah mana-mana akta, enakmen, ordinan atau lain-lain kuasa yang sah dan mempunyai kesan perundangan merupakan perundangan kecil. Terdapat 3 jenis perundangan kecil, iaitu peraturan atau perintah, kedua pemberitahuan ataupun notis, dan yang terakhir adalah bylaw ataupun undang-undang kecil. Terdapat 4 bentuk kawalan perundangan kecil. Yang pertama, kawalan kehakiman, kedua kawalan perundangan, ketiga penerbitan ataupun pengumuman, dan yang terakhir merupakan perundingan dengan badan-badan tertentu. Pertama yang dikaji merupakan kes di bawah perundangan kecil yang dibuat perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Akta Induk. Kes yang dikaji adalah kes Agriculture, Horticulture and Forestry Industry Training Board versus Aylesbury Mushroom Ltd tahun 1972 WRR 190. Kes tersebut berkaitan dengan kegagalan pematuhan prosedur penubuhan lembaga latihan untuk industri pertanian, hortikultur dan perhutanan oleh Menteri Kerja Raya. Berdasarkan Akta Latihan Perindustrian 1964 di bawah Seksyen 1 dalam kurungan 4, Mahkamah memutuskan kegagalan Menteri untuk membuat perundingan dengan Mushroom Grower Association sebelum membuat arahan adalah tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan keputusan yang dibuat telah terbatal dengan serta-merta. Berdasarkan kes di atas, tafsiran Mahkamah adalah berbentuk liberal kerana kes ini merupakan kes yang sepenuhnya ditentukan oleh Mahkamah dan ia melibatkan Seksyen 1 dalam kurungan 4, iaitu sebarang pembuatan keputusan mengenai latihan industri haruslah membuat rundingan terdahulu dengan pihak lain. Bentuk-bentuk kawalan perundangan kecil yang kedua ialah akta induk yang mewakilkan kuasa kepada pihak pentadbiran untuk membuat perundangan kecil mestilah selaras dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Akta induk atau Parent Act merupakan sebuah akta, enakmen atau ordinan yang memberi kuasa kepada pihak pentadbiran untuk membuat perundangan kecil. Perundangan kecil yang dibuat mestilah selaras dengan perlembagaan persekutuan. Hal ini kerana Mahkamah berhak membatalkan perundangan kecil jika mendapati akta induk yang memberi kuasa kepada perundangan kecil adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Contohnya, di dalam kes yang melibatkan Johnson dan Hansen versus Public Prosecutor adalah mengenai Johnson dan Hansen yang telah disabitkan kesalahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 atau Internal Security Act ISA. Bersekutan daripada sabitan tersebut, Johnson dan Hansen telah membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan atas beberapa sebab, iaitu beliau menyatakan bahawa perbicaraannya di bawah peraturan-peraturan penting kes-kes keselamatan 1975 atau Essential Security Cases Regulation SK 1975 adalah tidak sah. Kesahihan SK telah dipertikaikan kerana Ordinan Darurat 1969 atau Emergency Essential Power Ordinance 1969 telah tamat tempohnya dan tidak lagi menjadi undang-undang. Bukan itu saja, pada tahun SK 1975 dibuat, darurat pada tahun 1969 telah tiada dan menjadikan peristiharan darurat adalah tidak lagi relevan. Disebabkan perkara tersebut, apa-apa saja peraturan atau akta yang dibuat di bawah Emergency Essential Power Ordinance 1969 adalah tidak sah dan terbatal. Mahkamah melalui para hakim yang terdiri daripada Muhammad Sofia Muhammad, Wan Sulaiman dan Raja Azlan Shah juga sebelah suara dalam menolak hujah tersebut. Para hakim berpendapat bahawa persoalan yang dikemukakan oleh Johnson dan Hansen adalah isu politik dan bukan isu kehakiman. Oleh itu, para hakim memutuskan bahawa pihak eksekutif yang bertanggungjawab dalam membuat keputusan sama ada peristiharan darurat di bawah perkara 150 fasa 1 Perlembagaan Persekutuan telah tamat ataupun tidak, dan bukannya pihak mahkamah. Berdasarkan kes ini dapat didakwa bahawa SK 1975 adalah perundangan kecil yang dibuat oleh pihak pentadbiran, manakala ordinan darurat ialah akta induk bagi perundangan kecil tersebut. SK 1975 adalah dan akta induk tersebut adalah sah di sisi Perlembagaan Persekutuan kerana perundangan kecil adalah selari dengan akta induk. Selain itu, peristiharan darurat yang dibuat oleh YDPA juga adalah sah di bawah perkara 150 fasa 1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu YDPA mempunyai kuasa atas inisiatif Perdana Menteri untuk mengisytiharkan suatu proklamasi darurat sekiranya berlaku sesuatu yang menyebabkan keselamatan ekonomi dan ketenteraman awam terancam. Di bawah perkara 150 fasa 2 Perlembagaan Persekutuan turut menyatakan bahawa peristiharan darurat dan akan terus bertahan selagi belum dimasukkan oleh Parlimen. Oleh itu, jelaslah menunjukkan bahawa kes tersebut Mahkamah telah menyerahkan kuasa kepada pihak eksekutif dalam menentukan peristiharan darurat tersebut sama ada telah tamat ataupun tidak.
Ringkasnya, kes tersebut menunjukkan bahawa kawalan kehakiman adalah bersifat lebih sempit kerana walaupun mahkamah mempunyai kuasa dalam menentukan keputusan sesuatu kes, tetapi sekiranya melibatkan kes keselamatan yang boleh mengancam keamanan negara, mahkamah tidak mempunyai hak untuk mempersoalkannya. Seterusnya, yang ketiga ialah perundangan kecil mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Antara kes yang dapat dikaitkan ialah kes Osman dan Anwar v Public Prosecutor 1968. Dalam kes ini, para perayu dihukum di Mahkamah Tinggi Singapura di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh 3 orang awam dan dijatuhkan hukuman mati. Acara perbicaraan mereka menggunakan peraturan darurat perbicaraan jenayah 1964 yang dibuat di bawah Akta Darurat Essential Power 1964. Mereka mengatakan bahawa peraturan tersebut bersifat diskriminasi serta bertentangan dengan Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan dan oleh itu tidak sah. Privy Council menolak hujah para perayu dan memutuskan bahawa peraturan darurat adalah sah kerana tertakluk kepada Perkara 150/6 Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, dalam kes ini menunjukkan bahawa kawalan kehakiman adalah bersifat sempit kerana apabila sesuatu kes itu melibatkan keselamatan negara, mahkamah akan membiarkan eksekutif yang menentukannya. Kes seterusnya ialah kes Teh Cheng Poh v Public Prosecutor 1979. Perayu didakwa di bawah Akta Keselamatan Antarabangsa 1950 kerana memiliki revolver dan peluru di kawasan keselamatan. Perayu telah dibicarakan di bawah Special Procedure yang ditetapkan oleh Essential Regulation 1975 serta didapati bersalah dan telah dihukum mati. Ordinan darurat telah dibuat pada tahun 1969 dan yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk meluluskan peraturan-peraturan berkaitan darurat berdasarkan Fasa 150/2. Namun begitu, Privy Council menjelaskan bahawa ordinan darurat pada masa kejadian kes adalah tidak sah kerana tempoh masa pemakaiannya telah tamat selepas Parlimen mula bersidang pada tahun 1971. Yang di-Pertuan Agong tidak lagi mempunyai kuasa untuk membuat peraturan penting yang mempunyai kekuatan undang-undang. Oleh itu dapat dilihat kawalan kehakiman adalah bersifat sempit kerana mahkamah telah memberikan kuasa pembuatan kepada Parlimen ataupun eksekutif. Seterusnya, perundangan kecil yang dilaksanakan mestilah selaras dengan Akta Indo. Seperti mana kes Public Prosecutor VS Ghazali, dalam kes ini perayu telah disabitkan kesalahan di Mahkamah Magistrate kerana melanggar syarat yang dikenakan pada lesen taksinya. Atas arahan yang dikeluarkan oleh Menteri Pengangkutan kepada Lembaga Pelesenan berdasarkan Seksyen 118/5 Ordinan Jalan Trafik 1998, pemandu teksi yang berbangsa Melayu tidak boleh membenarkan sesiapa pun memandu teksi mereka kecuali orang Melayu. Oleh kerana perayu tidak peka dengan arahan yang diberikan, lesennya telah dibatalkan selepas membenarkan teksinya dipandu oleh orang Cina. Hasil daripada perbicaraan kes ini, mahkamah mendapati lembaga pelesenan telah bertindak di luar bidang kuasanya apabila mengeluarkan syarat tersebut. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa keputusan mahkamah bersifat liberal kerana mahkamah telah menggunakan konsep kesamarataan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 8/1 dan 2. Selain itu, contoh kes lain yang berkaitan adalah kes Lim Kiang Su, seorang arkitek berdaftar. Dalam kes ini, perayu telah disabitkan kesalahan kerana mengenakan yuran kurang daripada kadar yuran yang ditetapkan oleh lembaga arkitek dan gagal melakukan pengawasan di bangunan yang berkenaan. Oleh yang demikian, namanya telah dipadamkan daripada senarai pendaftaran. Oleh itu, perayu telah membuat rayuan ke mahkamah untuk mengetepikan perintah yang mengarahkan agar namanya dipadamkan dari senarai pendaftaran kerana peruntukan di bawah Seksyen 13/1 Undang-Undang Kecil Arkitek 1941 adalah tidak selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 8/1 Ordinan Arkitek 1941 yang mana salah laku hanya boleh ditentukan kewujudannya selepas lembaga arkitek membuat siasatan. Seperti mana kes di atas, kes ini juga bersifat liberal dan berkesan dalam mengawal subsektif ultravirus di mana mahkamah telah memberi peluang kepada perayu untuk membuat rayuan sekiranya wujud alasan yang munasabah. Akhir sekali, perundangan kecil yang dibuat oleh kerajaan negeri mestilah selaras dengan Undang-Undang Persekutuan. Contohnya dalam kes Public Prosecutor versus Raja Amah 1980, Raja Amah telah dikenakan denda yang berlebihan atas kesalahan yang dibuat di tempat meletak kenderaan. Pihak berkuasa Bandaran Ipoh telah mengeluarkan arahan yang dikenali sebagai Perintah Lalu Lintas Jalan Attendant Tempat Parking Majlis Perbandaran Ipoh 1969 yang menetapkan kadar bayaran denda secara berlebihan. Sedangkan, di bawah Seksyen 62/7 Ordinan Lalu Lintas Jalan Raya 1958 memperuntukkan seseorang boleh dikenakan denda tetapi tidak melebihi RM100 sahaja. Oleh itu, mahkamah telah memutuskan bahawa denda yang ditentukan oleh Majlis Perbandaran Ipoh adalah tidak sah kerana melebihi denda yang ditetapkan di bawah ordinan.
Hal ini jelas membuktikan bahawa kawalan mahkamah adalah sempit dan berkesan dalam mengawal substantif ultra-vires di mana mahkamah telah dapat membatalkan denda yang berlebihan yang ditetapkan dalam Perintah Lalu Lintas Jalan 1969. Perintah ini juga hanya terbatas setakat yang bertentangan sahaja. Kesimpulannya, kuasa yang diberikan oleh Akta Induk kepada pihak pentadbiran ini sangat penting bagi memudahkan mereka mengeluarkan sesuatu undang-undang kecil tanpa perlu menunggu kelulusan di Parlimen. Setiap perundangan kecil yang digubal mestilah tidak bertentangan dengan Akta Induk serta Perlembagaan Persekutuan. Perundangan kecil yang digubal seperti yang dibincangkan di atas jelas menunjukkan bahawa ianya amat penting dalam menjadikan rujukan kepada kes-kes yang berlaku supaya keputusan yang akan dibuat oleh mahkamah adalah adil bagi semua individu tanpa ada sebarang syak wasangka serta keraguan.